A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya mu'allima Ibrahim al-'ilma 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmah fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa 'ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang menguruskan juga teknisian kita pada pagi ini, pada tengah hari ini. Terima kasih juga kepada penganjur yang sudi mempelawa saya untuk bersama-sama berkongsi sedikit ilmu. Bukan banyak pun, sikit je. Kita ambil dah sikit seorang, mudah-mudahan saya pun dapat sikit, puan-puan pun dapat sikit. Mudah-mudahan majlis yang kita adakan dalam 1 jam lebih sikit ini mendapat keberkatan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita berada di penghujung bulan Ramadan, iaitu dan nak masuk 10 yang terakhir. 10 yang terakhir ialah atqum minan nar. 10 yang pertama ialah rahmat, yang kedua ialah maghfirah, lepas tu rahmat, lepas tu atqum minan nar. Mudah-mudahan itulah matlamat dalam hidup kita, ialah terlepas dari api neraka. Wa dzalika huwal fawzul kabir. Itulah dia kemenangan yang maha besar, iaitu terlepas daripada cengkaman api neraka. Baik, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya tadi terfikir untuk bawa surah Sajadah. Surah Sajadah ni kebetulan kami pun baru lancarkan juzuk 21, di dalamnya ialah surah Sajadah. Tapi saya fikir dalam masa 1 jam saya tak ke mana pun. Sekadar buka pintu, tuan-tuan tak sempat masuk, masa dah habis 1 jam. Jadi saya fikir kita tadi sesuai mengambil majlis sempena khatam Al-Quran daripada Al-Duha sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas, kita baca sama-sama. Jadi saya ambil petik satu surah, iaitu surah Al-Insyirah. Al-Insyirah, dan saya yakin puan-puan semua dah hafal, dah lancar pun. Bahkan kalau orang kata kejut tidur pun, baca Al-Insyirah boleh baca tanpa berfikir panjang sampai macam tu sekali. Jadi why not kita kata pilihlah tajuk yang dah serasi dengan kita. Mudah-mudahan tajuk ini kita dapat mentadabbur. Kerana tadabbur dia bukan baca, tadabbur dia bukan tilawah, dia bukan tertil, dia lebih jauh daripada itu. Tadabbur maksudnya hilang ayat, kita tahu bagaimana nak ambil pengajaran daripada ayat itu. Al-Quran dia bukan benda yang orang kata buku cerita. Dia bukan sekadar itu, dia adalah buku hidayah yang datang ketuk pintu hati kita dan dia tinggalkan nur. Dia ketuk, dia tinggalkan cahaya. Di kala itulah akan berlaku monolog dalam diri kita, ke mana kita nak bawa arah tuju kita. Tapi Al-Quran akan pandu kita. Itu yang disebut dalam surah An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala gambarkan ilmu Islam atau Al-Quran ini bagaikan nur. Nur ini kita boleh gambarkan sebagai cahaya matahari atau matahari yang menyinari siang. Matahari yang menyinari siang. Di dalam siang itu ada satu cermin. Apabila matahari cahayanya tadi kena pada cermin, pantulannya begitu terang. Imam Ghazali gambarkan cahaya matahari itu adalah Al-Quran. Cermin tadi adalah hati orang yang beriman. Apabila Al-Quran memantul cahayanya kepada hati orang beriman, kita boleh bayangkan bagaimana cahaya matahari kena pada cermin yang duduk di tengah panas tadi. Dia punya sinaran dia, itu dia panggil basirah. Dia bukan, ini kita panggil basarah, nampak. Tapi basirah, ini dalam hati kecil kita. Dan hati kecil ni tak ada sempadan. Dia boleh tengok lebih jauh daripada itu. Tuan-tuan tengok dalam cermin itu, tak ada sempadan. Dia boleh tengok, bahkan sampai ke langit boleh tengok. Ini orang panggil, apabila Allah Ta'ala dah campak satu pembukaan, kita panggil pembukaan atau anugerah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Apabila Allah Ta'ala buka hati orang Islam, kita tengok orang Islam akan jadi terlalu hebat. Bagaimana zaman jahiliah, zaman gelap gelita, tak ada apa pun. Bila turunnya cahaya Islam, kita tengok tokoh-tokoh
ibarat bagaikan cendawan tumbuh dengan begitu hebat sekali. Ibnu Abbas, Sayyidina Ali, Ibnu Umar, banyak lagi ulama dari kalangan sahabat yang hebat-hebat. Apabila datangnya Islam melahirkan tabi'in, selepas itu ulama-ulama imam-imam besar, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan sebagai imam-imam lain. Jadi kita tengok bagaimana apabila Islam menyentuh hati orang beriman, dia akan bersinar dan menjadi orang yang cemerlang, gemilang dan sebagainya. Dengan apa sentuhan itu? Dengan ayat Al-Quran. Dan salah satu yang kita nak tengok ialah surah membukakan hati, iaitu Al-Insyirah. Al-Insyirah maksudnya buka dada. Di mana dada itu? Ini sadr. Baik, kita cuba tengok dalam masa 1 jam ini apa yang tuan-tuan dapat saya kongsikan sikit ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan tengok bagaimana Allah Taala nak mengeluarkan ini. Saya nak tengok tuan-tuan puan dah khatam Quran tadi alhamdulillah. Tengok Quran menggunakan huruf abjadiyah, alif, ba, ta, fa, jim. Bukan calang-calang tu, huruf tu dia macam skru. Kalau kita tengok komen, bukan semua skru boleh masuk. Skru, saya tak tahu dia punya ada nombor kan, skru 12 apa nombor apa. Skru ni untuk pintu, yang ni untuk tayar, yang ni untuk bumbung, yang ni untuk enjin. Masing-masing. Begitu juga dengan Al-Quran. Yang kita belajar tajwid itu hukum ikhfa, hukum idgham, hukum mat. Dia bukan macam tu, bukan surface, dia ada dalam lagi. Apa kalau kita bahasa Melayu dia nak berikan satu pemfokusan kepada sesuatu ayat, kita bold ayat itu. Bold atau kita warnakan ataupun tulis huruf besar. P-A-S-T-I, huruf besar, pasti. Al-Quran tak ada huruf besar. Alif batak, alif besar tak ada, alif kecil tak ada. Dia Quran, huruf dia macam tu. Jadi bagaimana? Oh tak keluar saya ceramah sorang-sorang tak keluar. Ya ataupun ni sambung ni. Macam ni. Bukan. Dah okey. Itulah naik kereta tak pandang belakang macam ni. Ada orang dia naik motor, dia tinggal bini dia. Dia ingat bini dia dah ada kat belakang. Macam ni. Saya pun sama tadi. Bawa je. Saya tengok rupanya tak ada orang kat belakang. Tak besarkan. Dia technician, dia tahu semua. Nampak? Terima kasih. Oh, Fariza. Terima kasih saudara Fariza. Jarang anak Melayu pandai technician ni. Alhamdulillah. Baik. Saya kat mana dah berhenti tadi? Cerita tentang huruf abjadiyah. Jadi setiap huruf yang puan-puan belajar makhraj huruf. Ada huruf tebal, khussadah tanqiz. Ada huruf qalqalah, qutubun jan. Ada huruf yang nifis, fahathahu syakhsun sakat. Ini huruf-huruf ini dia memberikan rangsangan. Kita belajar tajwid surface, kita kena turun bawah. Apa fungsi dia? Maka datanglah makna tersirat dia. Rupanya dengan huruf mad itu memberikan penekanan kepada sesuatu ayat. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdub 2 harakat. Berbeza dengan waladdallin 6 harakat sabdu lagi. Jadi di situ mesti ada beza. Yang ni 2 harakat, yang ni 6 harakat. 2 harakat orang yang kena marah. Maghdub orang kena marah tak ramai. Orang kena marah tak ramai, tapi orang sesak ramai.
waladdallin. Maka Allah Ta'ala buatkan fokus di situ supaya kita berikan fokusan bahwasanya waladdallin perlu diberikan tekanan pada sebutan kita. Sama juga dia punya nilai-nilai huruf. Kalau Allah Ta'ala nak gunakan bab-bab yang sedih, inilah suasana yang pilu dan sebagainya, Allah Ta'ala akan menggunakan huruf-huruf yang orang Arab guna, macam nun, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya wazkur fil kitab Maryam idh tabazat min ahliha makanan syarqiyya fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Di awal surah Maryam semua sedih. Nabi Zakaria sudah tua, isteri mandul, tapi teringin nak anak. Maka Nabi Zakaria berdoa kepada Allah menggunakan ya. Inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku nak seorang anak, tapi setakat aku ingatlah, aku minta dengan kamu tak pernah kamu hampakan. Tengok Nabi Zakaria. Terus Allah Ta'ala berikan kepadanya, ya Zakaria, wahai Zakaria, aku berikan kabar gembira kepada kamu, seorang anak bernama Yahya. Kita nak cerita bagaimana suasana sedih menggunakan huruf ya. Di hujung surah Maryam, orang kata Allah Ta'ala ada anak. Antakuna lirrahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda. Kamu kata Tuhan ada anak, bukit pecah, bumi hancur. Sampai macam tu. Dia menggunakan huruf qalqalah. Qalqalah tu huruf tebal. Kita kata qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Musuh yang berbisik-bisik. Syaitan tak nampak. Al-Khannas dia masuk dalam dada kita, dan dia akan keluar bila-bila masa. Kita halau dia keluar, kita tak halau dia datang. Itu makna Khannas. Musuh yang tak nampak. Musuh yang nyata pula, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tengok huruf qalqalah dia. Bila nampak di sini, itulah peranan Quran. Orang tak faham pun ini tadabbur tu. Oh, ini mesti suasana sedih. Nampak tak? Ini salah satulah bagaimana kita nak tadabbur Al-Quran berdasarkan tajwid. Tajwid baru, belum cerita makna lagi. Oh, cerita tajwid baru. Jadi kita cerita Alam Nashrah ni, Allah Ta'ala nak buka dada Nabi SAW. Baik, Alam Nashrah laka sadra. Ini satu lagi. Tadi kita kata tajwid. Satu lagi Rasam Usmani. Rasam Usmani juga kita nak tadabbur. Ejaan dia alif lam mim. Alif lam mim, dulu Al-Quran tidak ada baris. Dia hanya macam huruf cacing, macam tu dia tulis. Abu Aswad Ad-Du'ali, dia tengok ada orang dah tersalah baca. Bila orang Arab, orang bukan Arab masuk Islam, orang ajam macam kita ni, bukan tahu bahasa Arab, baris atas bawah, dia hayun je. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Dia kata macam tu. Patut wa rasuluh. Allah Ta'ala berlepas tangan dengan orang musyrikin dan juga rasulnya. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Dia baca bagi bawah lam. Sebenarnya ayat wa rasuluh, alif bagi depan. Ni dah tersalah baca dah. Maka Abu Aswad Ali panggil atas arahan daripada Sayyidina Ali. Dia kata, kalau aku buka mulut, kamu letak bagi depan. Kalau aku lepirkan mulut aku, kamu letak bagi bawah. Maka datanglah kepada kita yang ada baris. Dulu tak ada baris. Dulu Quran fi sadr. Tapi kalau kita gambarkan yang itu tiada baris, alif lam mim, apa kita boleh baca? Dua wajah. Alif lam mim. Boleh juga baca alam. Nampak? Alif lam mim. Ejaan sama. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab. Surah Al-Imran. Tapi yang ni kita baca alam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam nashrah laka sadrak. Alam. Itu tulisan saja. Oleh sebab itu dia kata Quran ini adalah sunnatun muttaba'ah. Sunnatun muttaba'ah maksudnya mesti dengar dari mulut guru. Tidak boleh dengar daripada surat khabar. Oh, ini surat khabar baca 6 harakat. Oh, 6 harakat, 6 gerak jari. Sebenarnya 6 gerak jari pun tak tepat. Tak tepat. 6. Waladdallin. Tak tepat. Tapi yang tepat apa? Daripada mulut guru. Apabila kita baca waladdallin, guru cukup. Itu tepat. Kerana Quran mesti berguru dan bersanad.
Itu pasal ada orang kata sanad Fatihah lah, sanad Quran dan sebagainya. Memang itu perlu. Ini Quran. Jadi itu dari sudut tadabbur ayat tulisan Al-Quran. Baik, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ni ada belajar, di sini ada bahasa Arab, ada yang main bahasa Arab. Sikit-sikit boleh kot ada saja dia tak nak mengaku, takut nanti tanya soalan. Saya pengurusi tadi dia tak perkenalkan sajalah, perkenalkan diri sendiri. Orang kata tak malu perkenalkan diri sendiri. Saya punya BA saya bahasa Arab daripada Jamiah Muhammadil Khamis bin Ribaut, Universiti Muhammad Khamis di Morocco, tahun 93 saya balik. Lepas tu sambung master dan sambung PhD saya dalam bidang grammar bahasa Arab. Grammar bahasa Arab. Sajalah bagi tahu. Kalau tak nak tahu saya bagi tahulah. Jadi saya mengajar sekolah menengah, lepas tu mengajar, sekarang dia mengajar di maktab pelajar-pelajar yang ambil bidang major bahasa Arab lah. Tapi macam biasalah, belajar 15 tahun pun daripada sekolah menengah belajar bahasa Arab. Baca tunggang langgang habis. Nak tahu pandai ke tidak bahasa Arab, baca teks tak ada baris. Kalau dia boleh baca, memang betul lah, awak faham bahasa Arab. Kalau tidak, bahasa Arab itulah kelebihan ke kelemahan. Kalau bahasa Inggeris tak faham boleh baca, bahasa Arab tak faham tak boleh baca. Baik. Alam nashrah, nashrah ini present tense. Nashrah, fi'il mudhari'. Dia adalah perbuatan sekarang. Tetapi bila masuk lam kepada dia, lam itu tu adakah? Lam tu maksudnya tidak. Adakah tidak? Adakah tidak mana dia? Bila masuk lam kepada fi'il mudhari', dia bermaksud past tense. Ini dia punya, kalau kita tadabbur makna dia. Lam masuk kepada fi'il mudhari' menjadi fi'il madhi. Ini pelik bahasa Arab. Kita nak nafikan benda tu di madhi, kita gunakan fi'il mudhari'. Lam nashrah maksudnya tidakkah aku pernah menerangkan hati kamu. Ini kelebihan Nabi. Ini kita nak cerita bagaimana kelebihan Nabi SAW. Bukan kita nak banding Nabi. Nabi Musa apabila diarahkan oleh Allah pergi berjumpa Firaun, idhhab ila Firaun innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bila Allah Taala kata wahai Musa pergi jumpa Firaun, apa Nabi Musa cakap mula-mula sekali? Rabbi shrah li, ya Allah bukalah dadaku. Itu Nabi Musa belum dibuka lagi dada, tapi Allah diminta dengan Allah. Nabi SAW, tidakkah aku telah buka hati kamu? Tengok. Belum minta lagi, telah buka. Ceritanya Nabi SAW setelah selesai beberapa perkara, dia tanya, ya Allah, kamu beri kepada Nabi Musa, kamu boleh bercakap dengan Nabi Musa. Kamu berikan kepada Nabi Isa, boleh hidupkan orang mati. Kamu berikan kepada Nabi Ibrahim, teman kamu. Aku. Dia tanya, aku apa ya Rasul? Ya Allah, aku apa? Maka Allah Ta'ala bagi, tidakkah aku dah buka hati kamu? Tidakkah aku angkat nama kamu? Tidakkah aku letak nama kamu sama dengan nama aku? Bila Nabi Adam sujud kepada Allah, dia tengok pada tiang aras, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa ni Muhammad ni? Nabi Adam, tu nenek kita dulu, sujud pada Allah setelah dia hantar ke bumi. Dia sujud kepada Allah 300. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Itu wirid yang dia baca. Bila dia pandang tengok tiang aras, ada Muhammad. Siapa ni Muhammad? Bukan calon-calon orang ni. Duduk sebaris dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang Allah Ta'ala, tidakkah aku angkat nama kamu? Berapa juta orang menyebut nama Nabi SAW. Bilal yang angkat suara ketika azan menyebut nama Nabi SAW. Jadi ini sajalah memberikan satu motivasi. Ni orang kalau ada konselor sini, ini dia nak jadi motivasi, motivator ni dia. Surah Al-Nashrah. Kerana ramai sangat orang murung. Nanti di akhir nanti saya bagilah sikit tip, ataupun di tengah-tengah perbincangan kita sikit tip untuk merawat murung dan sebagainya. Saya adalah sikit terlibat dengan perawatan Islam dan sebagainya. Saya ambil surah ni, saya fikir dapatlah tuan-tuan beramal sikit dengan surah Al-Nashrah. Baik. Wa rafa'na laka dhikra. Ini belum hurai lagi, baru tengok sini ada lagi teks. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tuan-tuan tengok. Ini saya nak cerita bahasa Arab lagi. Kerana orang yang faham Al-Quran adalah orang yang faham bahasa Arab. Oleh sebab itu yang challenge Al-Quran adalah orang Arab. Mereka ni hebat berpidato, mereka bersajak. Walailin kamaujil bahri arkha sudulahu. Duduk atas unta bersajak secara spontan, jatuh daripada unta, kuda pun boleh bersajak. Malakum takakatum alayya katakakuikum ala dhi jinnah ifranqi'u anni.
Dia jatuh daripada kuda, berpantun. Nak ceritanya hebat dia orang berpantun. Macam orang Melaka lah. Saya pernah pergi kahwin. Itu pagar, makcik tu tutup tau. Jawab pantun, tak jawab pantun tak boleh masuk. Kesian pengantin. Mujur dia ada standby juga pantun. Lepas tu pergi masuk ruang tamu, tutup lagi. Ruang tamu dia tutup, tak boleh bagi pengantin masuk. Jawab pantun, dia pantun lagi. Saya perhati, rupanya bilik pengantin tu tutup juga bilik pengantin. Jawab pantun, 3 pantun dia kena jawab. Ini orang Melaka lah. Sekarang kan ada Melaka sini tak tahulah Sekarang dah tak ada dah pantun-pantun dah. Orang Arab jatuh kuda berpantun. Cuba bayangkan kalau kita melatah dia tu berpantun. Malakum takat katung alaiya. Apa hal kamu tengok aku? Kamu ni macam orang gila, berambus dari sini. Tapi ayatnya dalam bentuk syair. Jadi kita boleh tengok bagaimana pada masa itu syair dah menjadi satu kan begitu hebat sekali lah. Pada masa itu datang Quran. Berbeza dengan Taurat. Taurat dia bukan mukjizat. Mukjizat berada pada tangan Nabi Musa. Ma biyaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya bi ma'arib ukhra. Apa di tangan kanan kamu wahai Musa? Tongkat. Aku itu daun-daun kayu bagi kat kambing dan aku menongkat. Musa baling. Dia pun baling tongkat, bertukar menjadi ular. Takut. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Qala la takhaf. Qala la takhaf. Jangan takut. Jangan takut. Pegang. Dia bertukar menjadi tongkat. Seluk tangan dalam baju kamu. Tengok, keluarkan tangan. Tengok tangan dia putih. Ini 2 mukjizat pergi jumpa pergi jumpa Firaun. Itu mukjizat Nabi Musa berada pada tongkat, bukan berada pada Taurat. Al-Quran itu sendiri mukjizat. Itu kelebihan. Rasulullah ada juga belah bulan keluar daripada tangan Nabi, air dan sebagainya. Itu mukjizat. Tapi mukjizat yang terbesar ialah Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat pada badannya sendiri. Jadi orang Arab dicabar oleh Allah. Kamu ada alif, ba, ta. Aku pun ada alif, ba, ta. Jom kita bina sama-sama satu cerpen. Siapakah lebih hebat cerpennya? Maka Amrul Qais, seorang penyair Arab, dia ni anak raja, tak suka hidup di istana, cabut lari duduk dalam hutan. Kerja dia bersajak. Kifa nabki min zikra habibin wa manzilin bisiqtil liwa baina dakhuli fa hawmali. Dia cerita dia dah berpisah dengan kekasihnya dan dia cerita walailin kamaujil bahri arqa sululahu. Malam yang aku lalui tanpa kekasih begitu ni jiwa-jiwa lah jiwa-jiwa. Wahai malam, pergilah kamu, aku tak suka kepada kamu. Tapi datangnya siang pun sama juga. Aku tetap sedih kerana kekasihku tiada di sampingku. Lepas tu dia puji tentang kuda dan sebagainya. Wa qadir tadi wa tayru fi wukanatiha bi munjaridi. Dan Amrul Qais menang syairnya dan ditulis dengan tinta emas dan dilekat di pintu Kaabah 1 tahun. Dia panggil mu'allaqat. Mu'allaqatnya ada 7 orang, fuhulu syu'ara yang bersajak pada masa itu Quran datang. Wahai Amrul Qais, kamu puji kuda. Kuda kamu tu laju, berlari bagaikan batu yang besar dibawa oleh air yang laju. Kaki belakang, kaki depan, kaki belakang serentak. Allah Ta'ala pun bawa cerita tentang kuda. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Demi hembusan kuda, apabila dia berlari keluarkan percikan api, menyerang di tengah-tengah musuh. Tapi Amrul Qais tadi cerita apa kudanya? Laju bagaikan batu yang besar jatuh daripada tempat yang tinggi. Apabila si gemuk menaiki kudanya, bajunya terpalit pada badannya. Si kurus menunggang kudanya, jatuh bagaikan daun-daun kayu yang mati, jatuh. Habis cerita. Tapi Allah Ta'ala cerita apa lepas wal adiyat? Innal insana li rabbihi lakanud. Manusia dengan Tuhan cukup berkira. Kamu kuda, tuan kuda cukup berkira dengan aku, kata Allah. Kuda duduk dekat kandang, kata Piramli. Malam ni kekanda di kandang kuda lagi ya. Kandang kuda lagi. Makan rumput kering, tak ada kain selimut, tak ada aircon, ada nyamuk dan sebagainya. Tapi bila Tuhan dia kata bangun di awal pagi dan menembuskan satu hembusan untuk menyerang musuh di tengah-tengah musuh. Tuhan dia mana pergi Tuhan dia? Tarik kain selimut lagi. Bangunlah bang, alah sabarlah. Aircon, tilam berapa? Malam tadi makan McDonald. Kuda tak pandang, tak ada apa. Tapi kuda bangun dulu daripada tuannya. Saja Allah Ta'ala sindir kita. Tengok bagaimana kita nak tengok Al-Quran. Dia hanya bukan dari sudut bahasa. Bahasa dia cantik dah bunyi tu. Bukan itu saja, tapi dia menyelinap masuk ke hati. Amrul Qais, dia puji kuda macam tu saja. Kuda dia laju, cantik, tak ada apa.
Tapi Allah Ta'ala puji kuda yang laju, berlari sampai keluar api. Tetapi tuan kuda itu tak guna punya. Terlalu berkira dengan Allah. Innal insana li rabbihi lakanud. Baik. Okey, ni masih sini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang belajar bahasa Arab dia ada al-usri itu kita panggil the dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris the lah, bahasa Arab dia panggil ma'rifah alif lam. Yang kedua tu yusra. Yusra tu kita panggil kata am, kata khas, kata am. Yusra itu maknanya kata am. Nakirah bahasa Arab. Nakirah kalau dia datang dalam banyak kali pun dia akan datang benda yang lain. Jadi yusra pada ayat yang kelima, yusra pada ayat yang keenam, berdua benda yang berbeza. Yusra ialah mudah, usri ialah susah. Jangan pula anak kembar. Saya ada anak kembar, namanya seorang yusri, seorang usri. Jangan, kesian yang usri itu. Pasal dia selalu susah ya. Susah senang, jangan. Dia kata yang ni syarul bariyah, yang ni khairul bariyah. Anak dia kembar orang, seorang syarul bariyah, seorang khairul bariyah. Kesian yang syarul bariyah, secelaka-celaka manusia. Tukarlah nama. Takut, ini Quran. Memanglah Quran. Memang tahu ini Quran. Dia kata saya ambil daripada Quran tahu, syarul bariyah. Memanglah lam yakunil ladzina kafaru ulaika hum syarrul bariyah. Ini Quran. Saya nak buat nama anak saya. Tanyalah orang yang faham bahasa Arab sikit. Jadi yusra ayat 5 dan 6 itu yusra itu benda yang berbeza. Benda yang berbeza. Tapi al-usri ma'rifah, kata khas, dia benda satu. Di sini kita dapat kesimpulan satu kesusahan diberikan dua kesenangan. Tengok tuan-tuan ni. Satu je kita dapat susah, sakit. Apalah saya ni, sentiasa sakit saja. Tapi Allah Ta'ala bagi dua kelebihan. Fikirlah kita buat fikir. Oh, ini kelebihan satu, kelebihan dua. Yang kedua, selepas kesusahan ada kesenangan. Itu ayat orang Melayu. Al-Quran tak kata macam tu. Al-Quran kata susah senang datang serentak. Itu datang kata ma'ah. Ma'ah tu maksudnya bersama. Kita pergi kenduri. Mana orang rumah? Kejap lagi dia datang. Maknanya suami dia datang dulu, orang rumah datang kemudian. Tapi kalau datang serentak, mana rumah? Tu rumah. Saya datang bersama. Susah senang datang bersama. Itu makna ma'ah. Kalau kita rasa susah, ada senang tu sebelah tu, carilah di mana senang tu. Kalau dia sakit, ada sembuh dia tu, di mana sembuh, carilah, ada di situ. Sabar sikit saja, sabar. Saja Allah Ta'ala nak angkat kita punya darjat. Kita diberikan ujian. Semua pelajar diuji. Dia belajar 4 tahun dekat universiti. Nah, anak ada exam ke? Tak ada exam mak. Betul, cek balik dia punya nombor pendaftaran dia. Betul ke dia daftar atau tidak? Kerana setiap pelajar belajar satu sem saja, dah berapa exam, dah berapa tugasan dan sebagainya. Kita pun sama. Once kita cakap kita orang beriman, nah kita dah daftar sebagai pelajar beriman. Maka standby. Kita akan diuji. Sehingga kita lulus, okey cukup. Kamu akan dijemput oleh Allah. Dan kamu akan diberikan ganjaran atas penat lelah kamu bersabar di atas ujian tersebut. Okey, itu makna dia inna ma'al usri yusra. Supaya kita tak, orang Melayu ni kadang-kadang dia ambil daripada mana kata-kata hikmah dia supaya ni. Tapi Al-Quran bersama kesusahan ada kesenangan. Bukan selepas. Selepas ni lama. Tunggulah selepas hujan turun, tak tahu lama lagi. Okey. Kita tengok tafsir ini kupasan secara umum lah ya. Ini kalau kita nak tengok bagaimana tadabbur ayat lah. Ini dia tadabbur. Ini kita baca saja. Okey. Latar belakang surah ini. Dalam melaksanakan dakwah Rasulullah SAW telah terlalu tertekan. Sehingga terasa semput ruhnya. Tertekan Tertekan di mana? Di kepala kan di dada? Di dada lah. Susah. Kenapa ya? Susah. Itu orang baca Yasin ya. Ya mufarrijal humum farrij anna humumana ya hayyu ya qayyum. Wahai Tuhan yang melegakan segala kesukaran, legakanlah. Kerana kesukaran, kesusahan, kesenangan untuk digantikan itu tak ada dijual dekat Tesco, tak ada. Saya bercadang nak beli 1 kilo kebahagiaan lah dekat Tesco, tak ada. Carilah mana-mana, tak ada jual. Kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Kita mesti cari sendiri. Allah Ta'ala akan berikan anugerah kepada orang yang dia suka. Yu'til hikmata man yasha. Itu dia kata kebahagiaan. Kadang-kadang rumah besar, orang kata kamu boleh beli tilam yang besar, tapi tak boleh beli tidur yang lain. Ini saja tak nak falsafah pula tak pandai pun falsafah. Kerana melaksanakan tugas dakwahnya yang mencabar. Mencabar tuan-tuan. Seorang-seorang di tengah semua orang attack dia. Itu tuan-tuan baca Yasin. Yasin
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. Tuan-tuan duduk situ. Dia panggil react pada ayat Quran. Cuba gambarkan kita duduk di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Kiri kita Abu Jahal, kanan kita Abu Lahab, depan kita Walid bin Mughirah, belakang kita As bin Wa'il. Ini semua tim Abu Jahal. Kita termasuk dalam tim ramai-ramai macam tu. Nabi duduk sorang-sorang di atas bukit sedang membawa manusia kepada jalan kebenaran, berdakwah. Kita berlari-lari tolak semua orang duduk di tepi Nabi. Ya Rasulullah, walaupun semua orang kata kamu ini majnun, kamu ini syair, kamu ini bukan Nabi, tapi aku seorang tidak. Innaka laminal mursalin. Kamu tu memang seorang Rasul. Kita nak macam tu. Barulah kita rasa, oh Quran ni hidup. Quran sedang bercakap dengan saya. Berapa ramai kita baca Quran, kita rasa macam, macam apa? Tak ada rasa diri kita masuk dalam. Tapi kalau tengok cerita Hindustan, dulu-dulu lah, bukan sekarang. Cerita Hindustan. Hero itu bergolek-golek dengan hero. Kita berpegang bantal, bergolek-golek juga. Yang cerita dalam TV, yang kau keluar ni pasal apa? Dia rasa dia dah masuk TV dah. Dia rasa dia masuk TV. Dia rasa dia masuk TV. Macam mana nak masuk TV lah? Itu saya kata tuan-tuan, puan-puan. Kalau kita baca Quran, kita nak kita masuk dalam Quran. Dalam cerita. Kita yang menjadi watak. Ahmad Nisfu dah ambil kita menjadi pelakon dah bersama dengan Piramli sekali. 3 ekor kamu nampak itu pun get out. Dia dah halau dah. Tapi kita nak jadi watak, jadi pelakon. Kata dia, macam ni pun boleh jadi pelakon kah? Ini apa seniman, bujang, pelakon. Macam ni pun boleh jadi pelakon kah? Bila kita rutin, puan-puan jadikan Quran ni sebagai rutin. Bukan kerana kita khatam saja kita habis, tidak. Kita rutinkan kita dan akhirnya bila Quran tu menjadi rutin, tuan-tuan tengoklah. Boleh khatam, saya tak tahulah sini macam mana khatam sama ada 2 bulan sekali. Kalau tuan-tuan ambil 1 hizib, maknanya 2 bulan 1 kali. Kalau tuan-tuan ambil 1 juzuk, bermakna 1 bulan 1 kali. Kalau tuan-tuan ambil 2 juzuk, bermakna 2 minggu 1 kali. Kalau tuan-tuan ambil 4 juzuk, khatam seminggu sekali. Ramai ulama khatam seminggu sekali. Cuma Imam Syafi'i dia agak tak sabar. Dia khatam 1 hari 1 kali, 1 malam 1 kali. Yang jadinya bulan puasa 60 kali dia khatam Quran. Kita pun tak tahu macam mana kau baca 60 kali kau boleh khatam. Aku nak habis yang ni pun macam nak keluar air mata darah atau nak keluarkan. Tuan-tuan rasa penat dah baca. Rasa penat dah. Iyalah. Sendiri jawab. Tepuk dada. Memang penat dah baca. Tapi itu nak cerita. Apabila kita nak menjadikan Quran itu rutin, Allah Ta'ala, dia macam Ahmad Nisfu pengarah tadi, ambil jadi pelakon. Terus jadi pelakon. Bermakna watak puan-puan duduk dalam Quran. Baik. Bagaimana nak tahu watak itu ada atau tidak? Tuan-tuan baca rutin ni. Rutin ni. Kalau orang tak rutin, tak ada. Orang yang tak rutin, tak ada. Dia rutinkan dia. Katakan 1 hari 1 hizib baca. 1 hizib setengah juzuk. Baca. Berlaku satu musibah. Ada saya bagi tahu pada kawan saya, berlaku satu musibah. Dia kata bagaimana nak solution problem. Saya tanya dia, Ustaz, adakah rutin baca Quran? Minta maaf lah tanya soalan macam ni. Dah rutin. Okey, cuba buka kat mana berhenti? Dia buka cerita dia. Surah Hud, dia kata surah Hud. Cuba tengok ayat berapa, cerita kat mana. Dia pun baca. Okey, cuba baca next ayat itu. Dia pun baca. Itulah penyelesaian kepada masalah. Itulah penyelesaian kepada masalah. Boleh menangis tau. Macam ni. Dah ambil watak aku masuk dah Quran. Tapi syarat mesti rutin. Kalau tak rutin tak ada. Bye-bye. Sekali-sekala kita tengok memanglah mati pokok tu. Kalau dia sayang, dia bercakap dengan pokok. Pokok tu pun rindu pada dia. Ini di Quran. Quran bukan main-main. Itu pasal bila Rasulullah dah meninggal, jadi Sayyidina Abu Bakar, dia kata siapa boleh baca surah Taubah. Maka seorang tu baca sampailah pada illa taf'alu ayat dia la tahzan innallaha ma'ana. Ayat dia kan la tahzan innallaha ma'ana. Maka Sayyidina Abu Bakar kata berhenti.
Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Iz yaqulu li sahibihi, kata Sayyidina Abu Bakar, akulah tu. Ketika mana Rasulullah menyebut kepada temannya, akulah temannya. Dia kata berhenti sekejap, mengalir air matanya, akulah temannya. Yang teman dalam Quran tu aku. Kata Sayyidina Umar. Kata macam tu. Watak Sayyidina Umar dah masuk Al-Quran. Ini cukup penting tu. Untuk turun Quran baru dah tak ada dah. Khawlah dia bergaduh dengan lelaki dia. Khawlah ni perempuan tua. Macam perempuan ni muda lagi, dia tua lagi. Tak tahulah, tak nampak rambut kan. Dia tua lagi. Bergaduh dengan lelaki dia. Lelaki dia kena stroke. Ini amal. Tuan-tuan ada suami yang stroke kan. Memang kurang sabar kan suami tu kan. Melengking. Minta maaf lah kan saya cakap macam tu kan. Melengking. Saya tak kisah orang ni amal melengking. Pasal dia tak boleh naik tangan pun. Tak boleh naik kaki pun. Dan dia tak boleh bergerak. Cuma mulut je. Dia cakap dekat Khawlah, engkau belakang kau macam ibu aku. Dia cakap. Dia dah marah. Mungkin dia minta ambil air ke apa benda. Perempuan tu sabarlah. Dan dia tak sabar. Kau punya belakang sama dengan mak aku. Dah. Dia pergi jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi, Arab Jahiliyah, apabila dikatakan belakang kamu kepada isterinya sama dengan ibu aku, bermakna cerai. Itu adab Jahiliyah. Jumpa Nabi, maka Nabi kata bercerailah. Alamak, bercerai. Dia sakit. Dia tak puas hati tu apa yang Nabi sebut tu. Dalam perjalanan dia pergi ke tepi Kaabah. Pintu Kaabah ada, dia bersandar macam tu. Mengadu pada Allah. Macam mana takkan aku bercerai? Aku dah turun ayat Quran. Laqad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah inna Allah yasma'u tahawurakuma. Tiba-tiba turun ayat pada Nabi SAW. Wahai Nabi, aku dah mendengar perbualan kamu dengan seorang perempuan tua. Padahal Khawlah tak ada nilai dalam masyarakat. Dia bukan ketua pemudi, dia ketua wanita, tak ada nilai, perempuan tua. Tapi Allah Ta'ala dengar suara dia. Allah Ta'ala punya tinggi, maha agung, boleh dengar suara yang tak ada nilai dalam masyarakat. Tengok bagaimana Allah Ta'ala ni terlalu kita kata mengambil berat tentang makhluk-makhluk yang ni, ciptaannya, manusia. Maka datang Rasulullah kata baru turun ayat tentang kamu. Maka kamu tidak bercerai, kamu dihukum zihar. Turun ayat berkaitan dengan zihar. Itu cerita. Jadi Nabi ni dia berlaku situasi dakwah ni macam-macam lah, bertembung itu dia. Kerana jalan-jalan yang penuh duri dan lunak. Unak dan duri ya, bukan lunak ni. Unak dan duri untuk beliau bergerak macam-macam. Dengan Abu Jahal nak pijak muka Nabi. Dia kata kalau aku tengok Muhammad sembahyang tapi Kaabah aku nak pijak kepala Nabi. Abu Jahal dengan Rasulullah ni beza 1 tahun je. Rasulullah tua, senior setahun. Mereka ni daripada kecil lagi bersaing. Abu Jahal orang yang kurus, tinggi, hitam dan agak kasar. Rasulullah pula orang yang lembut, cantik, lawa dan sebagainya. Jadi mereka bersaing daripada kecil. Bila dah turun wahyu, lagi bersaing. Dia kata aku kalau tengok Muhammad tu sembahyang tapi Kaabah aku nak pijak kepala dia. Kalla, Allah kata kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Jangan buat macam tu, jangan. Kamu jangan pijak muka kepala kekasihku ini. Bila dia pergi nak pijak, katanya ada api yang nak menjambar dia. Katanya ada singa nak menetam dia, cabut lagi. Aku dah cakap dah, kamu jangan pijak, ini kekasih aku. Ini kekasih aku. Tapi nak cerita betapa samsengnya dia tadi. Kalau kamu buat juga, aku boleh panggil Malik Zabaniyah. La nasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khatiyah. Bagaimana Malik Zabaniyah akan tampar kepala kau, tercabut kepala, ibarat macam tu lah. Itu Abu Jahal. Datang pula Asbun Wa'in. Dia kata sekali dia sisih dengan Nabi. Nabi masuk ke Kaabah, dia keluar daripada Kaabah. Lepas tu jumpa dengan kawan-kawan dia. Kamu sisih dengan siapa kat pintu tadi? Itulah budak mandul, dia kata. Mandul. Abetar, mandul. Maksudnya Nabi, keturunan Nabi, anak lelaki semua mati pada masa kecil. Dia kata itu mandul, tak biar. Allah Ta'ala terus turun. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dia sebenarnya abtar. Tengok Allah Ta'ala terus. Bapa saudara Nabi kata, apa ni Muhammad? Ini ke tujuan kamu dakwah kami? Turun ayat Tabbat yada Abi Lahab. Setiap kali orang baca Tabbat yada Al-Masad ini, setiap kali orang kutuk Abu Lahab.
Nama satu-satunya nama yang disebut dalam Quran Abu Lahab. Abu Jahal jahat macam mana pun tak. Abu Lahab tu masih hidup lagi, tak disebut dalam Al-Quran. Padahal ada peluang dia nak bertaubat, tak ada. Dia akan sayasla naran dzata lahab. Kalau baca dengan waras, sayasla naran, dia tebalkan lam itu, nak menggambarkan api itu menjulang-julang. Bukan kamu saja, isteri kamu pun sama. Hammalatul hatab, suka bawa duri, suka tabur fitnah kepada Nabi. Kerana tipu hela dan muslihat kafir Quraisy di sekelilingnya. Sepatutnya kafir Quraisy ni berbanggalah dapat Nabi daripada kampung sendiri. Kalau kita lah di Bangi ni datang Perdana Menteri, Perdana Menteri datang daripada Bandar Baru Bangi. Wah, rasa Masjid Asana ni angkat lagi 3 tingkat dengan parking, ada eskalator, ada macam-macam, agaknya macam tu lah ya. Kita tengok dekat Pekan, dekat Pagu, umpamanya macam, contohnya macam itulah. Kenapa kamu tak berbangga Perdana Menteri datang daripada kampung kamu? Nabi datang daripada orang Arab, kampung kamu kena. Kenapa kamu nak lawan dia? Elok-elok je kamu panggil dia Al-Amin. Bila turun saja Al-Quran, kamu kata dia Majnun. Kamu pun tahu Majnun orang gila, bukan macam tu. Pakaian dia tak cantik. Nabi tak cantik, bercakap dengan elok. Dia kata Nabi ada jin memberi sihir supaya dia bercakap. Ini bagaimana mereka kata macam-macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya mengatanya ialah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini dia orang senior. Ibarat macam penasihat lah. Umur dia dengan Nabi beza dekat 40 tahun. Dia senior lah. Kalau Nabi 40, dia dah 70 lebih macam tu. Jadi dia jumpa dengan Nabi, apa masalah kamu dengan Muhammad? Kamu ni nak pangkat ke? Kami bagi pangkat. Nak duit? Kami bagi duit. Kamu ada masalah penyakit ke? Kami cari doktor. Atau kamu nak kahwin perempuan lawa? Kami carikan. Syarat satu saja, berhenti daripada menyebar Islam. Ya Abul Walid, selesai? Ya selesai. Maka Nabi pun baca surah Fussilat. Dia kata, jika sekiranya kamu tak dengar apa yang aku cakap, aku berikan ancaman kepada kamu. Sa'aqatan misla sa'iqati 'ad wa Thamud. Akan turun kepada kamu satu sa'aqah, satu letupan, cetusan yang kuat daripada langit, menghentak kamu bagaimana berlaku kepada kaum 'Ad dan Thamud. Maka Walid bin Mughirah melompat kerana Nabi tutup mulut. Jangan. Dia tahu Nabi ini mulutnya masin. Bila Nabi cakap, mesti kena. Dia tutup mulut Nabi, bertukar ubah. Walid bin Mughirah. Itu dia nak cerita bagaimana suasana itu, tuan-tuan. Kalau kita baca sejarah sirah, tuan-tuan, boleh menangis bagaimana Nabi SAW begitu beria sangat supaya kita dapat berpegang kepada Islam. Cuma itulah, kita ni dapat Islam, beranak saja nama Islam cantik. Tak perlu perjuangan. Ulama-ulama dulu perjuangan. Bilal bin Rabah ditindih, keluarga Yasir sampai nak disepak dan sebagainya, dibakar dengan mendidih. Baik. Dan semuanya menyebabkan dada Rasulullah tertekan, berlaku keberatan. Ditaburnya macam-macam, akhirnya balik ke rumah, anaknya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha bersihkan kepala Nabi dengan pasir-pasir dan sebagainya. Menangis anaknya. Kata, ya bunayyati la tabki, inna Allah mani'u abaki. Wahai anak muda, jangan menangis. Kerana bapakmu ini sentiasa dijaga oleh Allah. Nabi-nabi semua dijaga oleh Allah. Jangan kita khianat Nabi Musa. Jika kamu takut, takhafi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi. Kalau kamu takut, wahai ibu Nabi Musa, campak anak kamu dalam sungai. Kata gila apa kamu? Kita biar mati anak dengan kita. Tapi kalau kamu takut, wahai ibu Musa, campak anak kamu. Tengok. Kalau kami tak ikat hati dia, ibu dia pingsan. Tengok. Laula arrabatna, kalau kami tak ikat hati dia. Bayangkan anak yang kita sayang, tiba-tiba suruh campak dalam sungai. Kalau kami tak kawal perasaan dia, ibunya pingsan. Bagaimana Allah Ta'ala jaga Nabi Musa. Dengan baby yang kecil duduk dekat pembakar roti, dia bawa, elok-elok pula masuk istana Fir'aun pula. Fir'aun pada masa itu bunuh anak lelaki. Elok-elok pula datang rasa sayang pula pada budak ni. Dia tak sedar Nabi Musa tu yang akan menghancurkan istana dia. Allah Ta'ala jaga Nabi Musa. Allah Ta'ala jaga Nabi kita SAW. Tengok ketika dia berhijrah, Nabi baginda berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, duduk dalam gua Thur. Kalau diceritakan mereka letakkan kepala ke bawah, nampak kaki Nabi. Tapi tak, letakkan sarang laba-laba. Lepas tu letakkan burung sedang bertelur. Sarang laba-laba boleh mengalahkan mereka. Tak pun kuat-kuat dengan senapang dan sebagainya. Ini bagaimana kita nak tengok Allah Ta'ala jaga Rasul mereka. Dan juga jaga orang yang memperjuangkan perjalanan ini. Oleh sebab itulah ulama-ulama jangan cari pasal dengan mereka.
Ada orang kata daging ulama ini beracun. Daging ulama ini beracun. Jangan usik dia beracun. Dan beliau perlu kepada sokongan moral, panduan, matlamat dan bimbingan dari Allah. Memang Allah saja dimatikan Sayyidatina Khadijah, dimatikan Abu Talib. Jadi tak ada lagi orang akan serang Nabi bertubi-tubi. Selama ni takut dengan Abu Talib, takut dengan Sayyidatina Khadijah. Tapi tak ada lagi orang bagi motivasi dan sebagainya, tak ada dah. Rupanya Allah. Oleh sebab itu kita tengok dalam kehidupan kita, puan-puan, kadang-kadang kita ada masalah anak, masalah suami, masalah tempat kerja. Kita minta telefon kawan, boleh tak tolong saya? Minta maaf lah, saya pun tak dapat nak tolong awak. Habis orang tak nak tolong. Kita bangun malam-malam tinggal kita seorang. Orang lain semua lagi. Mungkin situasi itu ada pernah berlaku pada puan-puan. Jangan risau. Sebenarnya bila Allah Ta'ala buang semua orang, dia yang nak take over. Allah yang nak take over kes tu. Ibarat kalau lawyer tu dia buang semua, tak ada ke? Oh, ada lawyer besar lagi akan take over kes kita. Dia akan selesaikan. Bila Allah Ta'ala ambil kes kita, wa kafa billahi hasiba. Selesai masalah. Apa lagi nak? Serah pada Allah. Dengan bantuan moral ini, Al-Quran yang membawa surah ini dengan penuh kudus membimbing Rasulullah dalam kerja dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, ayat yang pertama. Kita dah habis masa dah. Ayat pertama, tak apa. Alam nashrah laka sadrak. Cantik ayat ni, tuan-tuan. Ayat ini adalah kesinambungan daripada surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Alam yajidka yatim. Sama, pattern dia sama. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah kamu yatim? Tidakkah kamu perlukan? Aku berikan kamu. Ini pasal Alam nashrah laka sadrak. Sama. Oleh sebab itu orang kata surah Ad-Duha dengan surah Alam Nashrah satu surah. Satu surah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alam Nashrah. Tak baca bismillah pun. Dia macam satu surah saja. Kerana ceritanya sama. Wad-duha 40 hari wahyu tak turun. Tak dapat kontak. Suami hilang ke mana? Tak. Dia cari bini baru ke apa? Telefon tak angkat. Tanya. Apa perasaan kita? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Orang pula datang pula. Tak ada dah suami kau. Aku tengok suami kau ada kahwin lain. Oh lagi. Contoh. 40 hari. Datang dia kata, mana pergi syaitan kau? Syaitan kau mana pergi? Dia kata Jibril itu syaitan. Mana pergi syaitan kau Muhammad? Syaitan tu dah marah pada kamu dah cabut lari dah. Tunggu wadduha. Wal-laili idza saja. Wal-lail malam. Datang duha. Satu masa yang begitu semua orang gembira. Bila datang ni macam kita kuliah duha, semua orang suka. Malam tak suka. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Ta'ala tak pernah ucapkan selamat tinggal kepada kamu. Tak pernah ucapkan selamat tinggal. Ada anak kecil kan dalam 2 tahun ataupun berapa bulan lah baru lepas bersalin dan masuk kerja, tinggal anak tadi dekat nursery. Anak tadi tak pernah berpisah dengan ibunya pula, menangis-nangis. Satu hari menangis. Ibunya pula pun tak senang duduk dekat kerja. Balik saja pukul 4.30 balik, dia berlari pergi ke nursery. Anak tu dah nampak daripada jauh, berlari-lari dengan ibu dia. Menangis-nangis, peluk ibu dia. Nah, ibu tak pernah tinggalkan kamu. Macam itulah Rasulullah. Dia buat oleh Allah SWT. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oleh sebab itu tuan-tuan, kalau kita tadabbur betul-betul, memang kita tahu Allah bagaimana Allah Ta'ala betul-betul menjaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di kali ini pula membukakan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau tidakkah engkau merasa kelapangan dadamu dalam melaksanakan dakwah ini setelah kami mengisikannya dengan iman dan hidayah? Bila ada iman dalam hati, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah Ta'ala berikan benih iman kepada hati kamu. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Iman tu ada dalam hati. Kalau iman ada dalam hati, insyaAllah kita akan selamat. Tak ada iman, habis. Khalas. Arab kata khalas kalau tak ada iman. Karena ada iman dalam hati kita, kita boleh buat mengikut apa yang diarahkan oleh Allah. Tidakkah engkau merasa dipermudahkan? Kalau kita, tuan-tuan bayangkan, kalau tidak ada sabar, satu saja tak ada sabar, saya rasa tak boleh hidup. Kat rumah, balik pinggan mangkuk, kain selimut, balik bantal, balik tendang pintu, tendang suami, tendang kereta, masuk jalan raya pula, traffic light pula, tendang kereta orang. Kalau tak ada sabar, sampai ke office pula, tendang kat paskak tu, tendang pintu, tendang. Apa masalah kamu ni? Pasal tak ada sabar, satu saja. Sabar.
Tengok bagaimana Allah Ta'ala berikan sabar kepada orang yang beriman. Orang barat dia tak ada. Kalau awak marah, awak mesti lepaskan marah awak. Lepaskan marah awak. Yang ada konselor sini. Kalau marah, mesti lepaskan marah. Pergi lepaskan dekat mencangkul, dekat belakang rumah, cangkul. Dia marah ni, marah dia cangkul. Dulu saya ada kawan dulu. Lama dah meninggal dia. Tapi tak sebut nama, tak apalah. Kalau dia marah, dia balik pinggan mangkuk. Pergi ke dapur, dia balik. Di belakang rumah tu ada pokok pisang, jadi cantik. Habis pecah tu, cawan, pinggan mangkuk. Bini dia tengok. Janganlah. Bini dia pun suka. Biarlah. Lepas habis semua, dia kata, jom kita beli pinggan mangkuk. Itu apa je. Ada juga manusia macam tu. Pasal tak ada sabar. Aku dah habis sabar tau. Dah habis sabar. Jangan. Nabi Yusuf disebut dalam surah Yusuf, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Tengok bagaimana Nabi Yusuf. Dua ayat fasabrun jamil. Satu cerita tentang Nabi Yaqub, satu cerita tentang Nabi Yusuf. Dua-dua Nabi ni tak sabar ke? Nabi Yusuf dibawa oleh abang-abang dia, sumbat dalam perigi. Lepas tu dia angkat daripada perigi, dijual pula oleh orang. Orang yang jual tu pula dia pandai. Dia bukan tunjuk pada orang. Dia ikat dekat paha dia. Jubah dia besar. Nabi Yusuf pegang kat paha dia, berjalan selangkah-selangkah. Sampai kat pasar, dia kata, kamu nak beli budak? Dia buka jubah dia. Ada budak kat paha dia. Yang beli tu pula isteri raja pula. Wih, bagus je berani dia beli. Dia bela. Lepas tu dah besar. Terpikat pula dekat Nabi Yusuf. Goda Nabi Yusuf. Hai talak. Panggil Nabi Yusuf. Lepas tu disumbat dalam penjara pula. Tengok. Tapi Allah Ta'ala kata, wahai Yusuf, sabar. Kalau kita lah, Nabi Yusuf ni tak sabar ke? Sabar Nabi Yusuf, sabar. Sabar, bagaimana Allah Ta'ala uji kamu? Di akhir surah Yusuf, balik cek balik. Inna Rabbi latifun lima yasha. Tengok, kadang-kadang nak menangis bila mana Nabi Yusuf kata, Inna Rabbi latifun lima yasha. Allah Ta'ala ni terlalu lembut dengan aku. Lembut apa kau baling aku dalam perigi? Kau jual aku tak ada bithaman yang baksin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dengan harga tak ada nilai, seolah aku tak ada maruah diri. Aku anak Nabi tau, tapi tak ada nilai, dijual dengan harga berapa, ambil lah. Tengok Tapi apa kata Nabi Yusuf di akhir surah? Inna Rabbi latifun lima yasha. Allah Ta'ala terlalu lembut. Kita macam mana kita Banyak Allah Ta'ala uji kita. Kenapa anak aku yang sakit tak buat anak orang lain? Marah dia. Saya pernah rawat, dia kata, Ustaz, boleh tak pindah sakit tu pada saya? Saya tak sanggup tengok anak saya sakit. Allah. Sabarlah. Nabi Ayub berapa lama sabar? Sabar dia atas sakit. Nabi Ayub seolah-olah dilahirkan dalam keadaan untuk memberikan tahap nilai kesabaran. Anaknya ramai, orang kaya, kambingnya banyak. Dia ambil seorang-seorang. Lebih baik tak ada anak daripada ambil anak. Dia beri kita 5 anak, dia tarik seorang. Tahun ni seorang, tahun depan seorang. Lagi kecil. Lebih baik tak payah ada anak. Ibarat macam tu. Itu yang berlaku kesabaran kepada Nabi Ayub. Ni'mal abdu innahu awwab. Allah Ta'ala puji. Ni'mal abdu. Inilah sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Dia kembali kepada aku. Maka Nabi Ayub jadi orang yang paling cantik. Sebab itu diberikan balik kekayaan dia. Kita tak sabar. Saya lah, tuan-tuan. Perempuan tak tahulah. Orang perempuan lagi lah, sabar. Sabar. Nama dia Sabaria. Sabar. Tak semestinya nama Sabaria itu sabar. Aku dah hilang sabar kau, jangan main dengan aku. Tidakkah kau merasa dipermudahkan urusan kamu itu? Dan kami jadikan sebati dan sehati dengan tugasmu itu sehingga menyenangkan engkau. Kami tunjukkan jalan yang mudah itu untuk mencapai pada akhirnya dengan penuh bahagia. Ya, akhirnya penuh dengan baik. Seronok tuan-tuan. Bila kita dah melalui kesabaran, bila kita dah berjaya, katalah seminggu lagi nak mati. Malaikat datang. Assalamualaikum, Sabaria. Salam. Malaikat rupanya bagi salam. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Bertuahlah kamu. Allah Ta'ala dah catat kamu ahli syurga. Pada masa seminggu itulah dia muka dia seronok nak mati dah. Tak ada takut dah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Tak ada takut dah. Seronok. Macam budak-budak lah anak-anak kita UPSR. Dah tak ada UPSR lah. PMR ke SPM lah. SPM Cikgu telefon. Mak, ya. Esok pakai baju pengawas lah. Awak naik ke atas antara pelajar cemerlang. Cuba tengok ni.
gosok baju. Mak dia tanya, pasal apa gosok baju? Nak ambil rizak je pun. Dia dah tersenyum masa gosok baju, dia dah tersenyum dah. Pasal apa? Esok ada anugerah. Sama juga mati macam tu. Allah Ta'ala akan bagi anugerah dia besok. Kata Imam Syatibi, tuan-tuan ada belajar sikit ilmu qiraat. Wa haisul fata yarta' fi dhulumati minal qabri yalqa husanan mutahallila. Ayat di sebelum, wa khairu jalisin la yumallu hadithu wa tardadu yazdadu fi tajammula. Wa haisul fata yarta' fi dhulumati minal qabri yalqa husanan mutahallila. Dia kata sebaik-baik teman, wa khairu jalisin la yumallu hadithu, yang tak boring sembang. Sebaik-baik teman yang tak boring sembang. Itulah Quran. Tardaduhu, ulangan dia, tazdadu fihi tajammula. Dia akan jadi kita makin naik martabat kita. Wa haisul fata yarta' fi dhulumati. Apabila dia panggil di situ fata. Masa saya belajar ilmu ni, tuan guru tu jelaskan al-fata. Kenapa dia kata orang yang membaca Al-Quran itu diistilahkan sebagai pemuda. Al-fata itu pemuda, bukan orang tua. Kerana jadi muda baca Quran. Kerana semua cerita Quran cerita orang muda. Dia datang semangat muda walaupun dah tua. Saya ni nampak saya tua, hati muda, barat macam tu lah. Jadi dia kata orang baca Quran ni hati muda, cerita peperangan, cerita dan sebagainya. Apabila pemuda dibawakan ke dalam liang lahat, gelap gelita dan sebagainya, nampak lampu, ada ekor, ada peti air, ada buah anggur pula dalam tu. Siapa punya ni? Siapakah gerangan Tuhan hamba? Dia tanya. Siapakah gerangan Tuhan hamba? Lampu-lampu gemerlapan ini. Akulah ayat-ayat suci yang kamu baca masa di dunia dah. Itu kata Imam Syatibi dalam matan Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Dia buta mata. Syatibi ni buta, mata dia buta. Tapi dia karam ilmu qiraat. Sampai macam saya kata, Allah, rupanya macam tu rupanya ya. Itu pasal kita nak sangat baca Quran, kerana bila kita mati saja, habis. Tidak ada lagi orang boleh bantu. Sampai dia kata tapak kaki orang di atas masih dengar lagi. Allah Ta'ala dah hantar roh dia. Kerana orang yang mati, dia cabut saja. Cabut je, jasad ada. Tapi roh dia berhati. Siapa mandikan aku? Siapa yang iring aku pergi ke kubur? Siapa yang kebumikan aku? Dia ada, dia berhati. Ngam, elok-elok saja dia kebumi, orang tak kebumikan, dia tutup semua naik atas. Orang dah buat talib, zah, dah masuk. Dia masuk sampai sini saja boleh bercakap, dah dengar saja. Kamu kenal tak lelaki ini? Terus ditanya, kamu kenal tak lelaki ini? Dia bawa di kamar. Kamu kenal tak? Dah lah, macam tak kenal. Nampak sekali. Kamu tak kenal, inilah Rasul kamu. Bawa Quran. Kamu kenal tak ini kitab ni? Dah lah, tak pernah baca. Lagi sekali. 2-3 kali kena penampak, habis tercabut kepala dia. Hebat. Ini amal. Tapi kalau ada amalan, baru nak tanya, kamu kenal tak lagi ni? Dia datang. Ya, ada apa soalan? Dia punya ada apa soalan? Dia datang di depan kita. Ya, ada apa soalan? Ini Nabi SAW. Tanya sebelah kiri, dia elak. Ini siapa? Kitab ni siapa? Dia datang. Ini Al-Quran. Tuan saya ni selalu baca tiap hari. Kita yang kamu ni siapa ya? Kamu ni siapa ya? Jawab soalan, aku tak sempat jawab, kamu dah jawab. Kamu ni siapa? Itu, akulah Quran. Akulah Quran yang mempertahankan kamu. Itu yang dikata Al-Quran hujjatan lana. Dia menjadi lawyer kita. Kita belum sempat, dia datang. Apa jawab. Itulah orang yang hidup dengan Quran ni. Betul lah, puan-puan dah khatam. Saya tak sempat khatam lagi. Tuan-tuan betul dah khatam. Tapi janganlah tutup terus. Ambil mangga letak. Kunci Quran tu. Nantilah Ramadan depan kita jumpa lagi. Bye-bye. Quran, janganlah Quran. Guru saya Syekh Khalid almarhum seminggu sekali khatam. Allahu Akbar. Dia tinggalkan kepada saya sajalah sikit cerita. Dia tinggalkan kepada saya kitab tafsir dalam bentuk bahan mentah. Jadi saya kena edit, saya kena cetak dan sebagainya. Alhamdulillah dah berjaya cetak sampai 10 juz lah. 10 juz saya dah habiskan masa dia tafsir Quran macam tu. Jadi kita dapat menjiwai bagaimana makna Quran. Itu dia makna tadabbur. Itu saya makna tadabbur. Allah Ta'ala bagi ke hati kita. Bila kita baca ayat tu, menangis kita. Kata tadi pagi subuh saya di kuliah subuh dekat seksyen 4 tambahan, imam tu baca ayat cerita dalam surah Qasas, cerita Nabi Musa. Nabi Musa ni kuasa dia kuat. Dia tengok orang bergaduh, dia pergi jumpa orang bergaduh tu, dia tumbuk. Fa wakazahu Musa faqada alaihi. Dia tumbuk, kawan tu mati orang tu. Allah Ta'ala kata, "Ai Musa, kamu ni buat kerja syaitan ni. Buat kerja syaitan." Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku dah menzalimi diri aku. Zalamtu nafsi faghfirli, maafkanlah. Faghfaralah.
terus Allah Ta'ala maafkan. Itu yang kita nak terus. Bukan kata tunggu nanti hati aku sejuk, aku maafkan kamu. Tak, terus maafkan. Oleh sebab itulah kadang-kadang kita ni banyak silap. Tak ada seorang pun tak ada silap. Jangan mendabik dada, saya tiada silap. Oh, jangan. Mesti kita ada salah, tapi terus bertaubat. Itu di antara kelaziman kita ialah beristighfar kepada Allah. Istighfar, astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Dia ada 10 nama Allah yang kita mengalun-alunkan waktu tahajud kita. Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ghafir, Ya Tawwab, Ya Hamid, Ya Sami', Ya Basir, Ya Wadud, Ya Syakir. 10 nama Allah kita mendayu-dayu supaya Allah Ta'ala maafkan kita. Apa hebatnya kita pangkat tinggi, darjat tinggi, kalau bertemu Allah bergelut dengan dosa. Kita nak bertemu Allah tiada dosa. Aku tiada hutang bertemu Allah bersih. Allah Akbar. Ini yang kita nak mencari ke arah itulah. Kami tunjukkan jalan yang mudah itu, mencapai pada akhirnya dengan penuh bahagia. Okey, saya kutub tak apa, yang saya kutub ni biar. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dan kami telah meringankan dirimu akan bebanan melaksanakan dakwahmu. Terbeban tuan-tuan macam-macam. Masalah dengan anak, masalah dengan suami, masalah dengan macam-macam tempat kerja. Tak stres kan kita? Stres. Ada orang langsung nak berhenti kerja lah. Ada orang langsung tak nak pergi kerja. Banyak. Ada seorang tu profesor, tak nak keluar daripada bilik. Macam mana pelajar nak viva dan sebagainya, tak mahu keluar bilik. Siannya. Profesor, doktor, profesor. Macam mana? Sampai macam tu sekali stres, murung. Dan Malaysia ni banyak kes-kes murung. Tak percaya pergi tanya tempat sekretari itu, berapa ramai orang datang jumpa dia. Banyak ubat, dah habis dah ubat dah. Dia bagi ubat tak apa dah, banyak dah. Tak boleh nak kawal dia. Itulah bebanan yang memberatkan tanggungjawab. Rupanya ada dalam Quran ubat dia. Inilah ubat dia. Iaitu kami hilangkan bebanan yang boleh memberatkan belakangmu untuk menanggung. Ini Allah Ta'ala akan ringankan bebanan. Kami meringankan dadamu dengan kelapangan dada sehingga engkau merasa ringan dan mudah, iaitu dengan mentaufikkan kamu dan memudahkan dakwahmu itu, serta membuka lipatan-lipatan hatimu dengan wahyu. Tengok, mudah pergi jumpa orang mudah. Kita tak nak uruskan semua urusan kita dipermudahkan. Kita macam urusan, tak kira lah urusan dunia dan sebagainya, urusan nama tanah, tukar nama. Pergi jumpa makcik, minta maaf lah, ni tak ada, pegawai tak ada. Nanti datang minggu depan boleh tak? Oh, datang lagi. Lepas tu pergi pula, tak ada lah. Lepas tu letak, mana borang makcik, tak hilang pula. Oh, susah. Cuba bayangkan tuan-tuan. Tuan-tuan beramal sikit dengan alam nasyarah, pergi saja. Nasib baik, hari ni baru pegawai tu masuk. Ngam-ngam dia. Dia terus tanda tangan. Panggil kepada siapa? Terus, okey, ada orang. Tak sampai setengah jam selesai. Kesian kalau ada anak-anak yang nak viva. Oh, demam tuan-tuan. Jangan usik lagi sikit. Gila budak tu. Tanya, tambah pula dia kata, awak ni salah muka saya itu, salah muka saya ini. Pening. Tapi kita baca alam nasyarah, bukalah dada, wahai penyelia pendek. Okey. Duduk kat luar sekejap, 15 minit. Lepas tu masuk, anda diberikan kejayaan dalam viva anda. Pelajar yang ni seronok, anak tuan-tuan perempuan ada anak-anak masuk juga. Oh, seronok. Kita dah tak sempat dah. Nanti orang tengok, ni nak makcik nak daftar ke apa? Ya, saya nak daftar. Oh, payahlah. Ikutlah bagi anak-anak. Okey. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini saya lompat-lompat ni. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami menaik tarafkan namamu untuk, iaitu kami jadikan namamu itu disebut di martabat yang tinggi. Kita kata tadi selaras dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW ini, jangan kita mendabik dada, kita kata aku tak perlu kepada Nabi, aku boleh kenal Allah sendiri. Oh, itu sombong Dia apa guna pada Nabi? Aku ada Allah. Jangan. Tanpa Nabi kita tak kenal Allah. Ada satu selawat, salatan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu lana ala Allahi baban mashhuda, iaitu selawat yang menjadikan Nabi ini pintu untuk bertemu dengan Allah, pintu untuk makrifat dengan Allah. Tanpa Nabi kita tak boleh pergi jumpa Allah, tak boleh kenal Allah. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi naik ke langit. Apabila Jibril kata, wahai Rasulullah, di sini saja saya, kamu pergilah, aku tak boleh pergi lagi. Tapi Jibril ada remote control daripada belakang. Okey, pergi sampai sini. Okey, ucapkan salam kepada Allah. Maka Nabi berkata, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. 4. Kalau kita assalamualaikum tuan rumah, assalamualaikum tuan rumah, itu kita. Ni apa ni, dia minta cangkul dah sekejap. Itu kita. Nabi 4.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Segala yang baik, segala yang puji, segala yang indah-indah lillah. Allah Ta'ala berfirman, Assalamu alayka ayuhan nabi. Ini dialog. Assalamu alayka ayuhan nabi. Sejahtera ke atas kamu, wahai Nabi. Wa rahmatullah, dan rahmat aku ke atas kamu, wahai Nabi. Tengok Allah. Tapi Nabi SAW ingat dekat hamba dia. Takkan aku seorang dapat rahmatmu, ya Allah. Bagaimana dengan umat-umat aku? Bagaimana dengan umat-umat aku? Nabi pun kata, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sejahteralah ke atas umat-umat aku. Itu juga doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia dah tahu dah. Ini dia pakai advance doa. Advance doa maksudnya belum sampai sudah doa dah. Dalam surah Ibrahim. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Dia dah tahu hari mahsyar ada hari yang paling kelam kabut. Hari yang kelam kabut. Dengan keadaan manusia tak tahu nak cari anak lari daripada bapa lari daripada suami, lari semua. Jumpa kalung kejap, tak mau lari semua. Jumpa bini yang kejap, tak ada, saya tak kenal awak. Lari semua lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua hari yang terlalu kelam kabut. Rupanya Nabi Ibrahim dah bawa satu doa. Rabbi ghfirli, ampunkanlah aku ya Allah. Wali walidayya, dan dua ibu bapa aku. Walil mu'minin, semua orang beriman. Bermakna kalau kita beriman, masuk dalam doa Nabi Ibrahim. Yauma yaqumul hisab, pada hari mahsyar tadi. Kita orang beriman masuk di situ. Sama dengan Nabi tadi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kita orang yang beramal saleh, masuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi buat balik tahiyat tadi. Masa kita baca tahiyat, tuan-tuan cuba mengamati. Ini rupanya Rasulullah ambil daripada Isra dan Mi'raj, yang menutup segala amalan kita untuk hantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka zikra. Kita ini lompat-lompat lah tuan-tuan, lompat-lompat lah. Dan ayat akhir, antara akhir, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tetapkanlah kepercayaanmu dan keyakinanmu, maka setiap yang susah itu akan berakhir dengan kesenangan. Sekali lagi ditegaskan bahawa tiap-tiap kesukaran itu disertai dengan kemudahan, yaitu kesusahan itu bergandengan bersama-sama dengan kemudahan. Jadi kita yakin tak ada orang sakit tak sembuh. Dia terlalu sakit, pingsan. Kenapa dia pingsan? Kerana dia tak tahan sakit dia. Kalau tak dipingsankan dia, jantung dia pecah. Maka jantung terlalu laju, pingsankan dia, maka jantung berdebar. Terlalu pingsan, mati, selesai masalah. Kenapa dia mati? Habis takkan kalau ada kita jumpa orang tu aksiden, dah putus dah ni, kepala dah tak ada, datang sembahyang. Kau tak mati lagi? Tak, bergolek-golek dia. Kaki tak ada, tangan tak ada, kepala tak ada, tinggal perut dia bergolek-golek. Duduk sembahyang. Kenapa kau tak mati? Itulah tak mati. Mati itu adalah satu rahmat. Kalau dia tak mati, cuba bayangkan betapa dia menanggung sakit, kepala dia tak ada, menanggung sakit tangan dia tak ada, kaki dia tak ada, perut dia tak ada. Macam tu. Rupanya mati itu satu nikmat. Terlalu sakit pingsan, terlalu pingsan mati, selesai masalah. Bukan pergi jauh pun mati, nanti kita jumpa lagi. Apa ayat ni? Ayat ni bukan motivasi ni, down orang ni, down orang. Yalah, kau tak kena atas kepala kau, dia kata. Ya. Kau tak kena. Dan inilah praktikal dalam kehidupan. Praktikal. Beginilah cara Allah memujuk Rasulullah supaya kuat semangatnya dalam menunaikan tugas penting dakwahnya yang penuh dengan kesusahan dan rintangan. Bayangkanlah betapa hati Rasulullah mendapat sokongan dari Allah. Allah Ta'ala bagi pada Nabi kita semangat. Isra dan Mi'raj dia bawa jalan. Wow. Tengok kerajaan aku. Yang kita tengok dalam anak-anak belajar astronomi, tengok bagaimana kalau ambil zoom kamera, kecil je buminya. Dalam Bima Sakti itu kecil je. Dinaikkan lagi, nampak macam sebiji pasir, hujung jarum saja. Di hujung jarum itulah ada Malaysia. Di dalam Malaysia itulah ada Bangi, kecil. Dalam Bangi itulah ada Masjid Hasanah. Kita duduk dalam kecil saja. Tak payah nak sombong lah. Alam baru langit pertama, belum langit kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, lepas tu sampai Aras. Aras tu pula ada Jannatul Adni. Duduk situ, Allah, kecil. Itu pasal orang yang wali-wali Allah, bila dia berzikir dan sebagainya, Allah tak angkat. Dia tengok dunia ni kecil, tak ada apa bagi dia.
Nak berebut lah. Apa, saya tak termasuk dalam contoh macam tu lah. Ini tidak. Sampai ke kubur pun berebut lagi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai bila kamu lalai? Sampai masuk ke kubur pun masih lagi lalai. Inilah kita semua. Oleh sebab itulah kalau perempuan baca daripada Wadduha sampai Qul sampai Nas, ayat semua cengkam, tembak lah, pom tembak. Kena lah, tak kena tak apa. Dia kata ni tak ada cerita lain, cerita pasal orang. Cuba cerita pasal kambing ke, ayam terbang ke. Memang Quran cerita pasal orang. Tak ada Quran cerita pasal kambing, tak ada. Kambing. Kalau cerita surah Namlu, surah semut. Surah semut pun cerita tentang orang juga. Semut sekejap je bercakap dengan Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum tengok semut bercakap dengan dia. Qalat ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Itu surah An-Naml, surah semut. Surah Baqarah cerita pasal lembu lah. Apa masalah berapa daging sekilo lembu? Tak ada, sekejap je. Cerita pasal orang berebut tentang lembu. Dia bunuh orang, lepas tu dia letak tempat orang lain, dia kata, oh itulah pembunuh. Maka mereka datang jumpa Nabi Musa. Padahal mereka dah tolak Nabi Musa dah. Kata, jom jumpa Nabi Musa. Pergi jumpa Nabi Musa. Nak selesaikan masalah. Mereka dah bergaduh. Dia kata, tuan rumah tu yang bunuh orang tu pasal mayat depan rumah dia. Maka Nabi Musa kata, pergi cari seekor lembu. Jangan main-main Nabi Musa. Mereka semua lembu. Pergi cari seekor lembu. Lembu tu macam mana ya? Dia macam-macam dah tanya. Macam mana? Sambil macam nak tak nak ya? Lembu tu macam mana ya? Lembu lah. La faridu wala bikrawanum baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Tidak tua dan tidak muda. Lembu sesedang-sedang. Warna apa ya? Safra'u launuha tasurrun nadhirin. Warna keemasan. Di mana lembu tu? Dia pula tak bekerja. Lembu tu memang digunakan untuk ini, bukan untuk membajak dan sebagainya. Cari-cari di ujung kampung. Ada seorang budak, dia tak nak jual. Tapi terpaksa beli juga untuk selesaikan masalah. Akhirnya budak tu kata, okey, harga lembu ini seberat timbangan emas. Berapa kilo dia? Itulah emas. Dia bayar dengan harga emas. Dah tak pasal-pasal kau tanya macam-macam tadi. Maka bila disembelihnya lembu itu, Nabi Musa ambil sebahagian, pukul mayat terbangun, yang bunuh aku ini dia, cakap. Dan dia mati balik. Cerita tentang lembu, tapi cerita dalam tu berkaitan dengan orang yang buat jahat tapi tuduh orang lain. Tak ada, Quran tak ada cerita pasal binatang. Semua cerita untuk manusia. Cerita macam ini tadabbur kita lah. Okey, ayat akhir sekali, ada masa sikit lagi. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini motivasi juga ni. Bila selesai satu kerja, terus buat kerja yang lain. Dan kemudian apabila kamu telah selesaikan melakukan tanggungjawab kamu itu pada satu-satu masa, maka bersungguh-sungguhlah pula secara proaktif mengusahakan seperti amal soleh dan lain-lain. Inilah orang duk kaji ilmu barat macam-macam lah, motivator macam-macam. Semua motivator minta maaf cakap lah, sikit-sikit petik daripada orang barat. Salah satu bukunya ialah buku manajemen lah. Nama dia Primožič, penulis dia tu Primožič. Dia kata manusia ni ada tiga S. Satu ialah supremasi, yang kedua ialah survivor, yang ketiga sayonara. Sayonara, bye-bye. Ada jenis manusia ni cakaplah 10 kali pun iyalah, tak buat apa-apa. Dia ni macam deadwood, kayu mati. Ka'annahum khusyubun musannada. Tak ada guna dah. Ni yang panggil deadwood, tak ada guna. Ada manusia macam tu. Cakaplah pun dah tak ada dah. Ini dia panggil sayonara. Satu lagi survivor. Survivor ni maksudnya cakap baru buat. Tak cakap tak buat. Itu boleh. Yang satu lagi supremasi. Yang ni macam Superman. Duk sembang-sembang, tiba-tiba saja pergi sambut budak yang jatuh daripada bangunan. Tak sempat pakai, suara dalam kat luar. Kejap pergi. Masa bila kau dah minum kopi tadi tau? Pergi. Itu Superman. Mengandaikan sesuatu sebelum berlaku. Tapi Quran sebut tau. Minhum muqtasid wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang muqtasid untuk dapat. Ada orang zalimun li nafsi, sayonara macam tadi. Tapi orang barat pandai, dia curi daripada kita. Dia buatkan satu teori dia, 3S dalam manajemen. Primožič nama dia. Dalam buku The Strategic Choices. Quran dah bagi pada kita. Fa iza faraghta fansab. Bila selesai satu kerja, buat kerja baru. Jangan tunggu-tunggu lagi. Okey, sedikit amalan lah. Ini saya nak lompat lah. Sedikit amalan. Inilah sekadar kita kongsi bersama lah ya. Sedikit amalan untuk ambil kesempatan inilah ya. Saya ni ada terlibat sikit-sikit lah dalam perawatan Islam. Tak lama, 25
tahun saja. Okey. Ini untuk terang hati anak. Hati kita pun boleh, hati suami pun boleh. Tapi jangan terlalu terang. Nanti kan panjang cerita, panjang langkah pula. Terang sikit-sikit. Ya Allah, kau terang sikit-sikit ya hati suami aku. Janganlah kuat-kuat sangat terang dia. Baca dia. Nanti apa slide ni saya kongsi dengan Cikgu Rahmat Isyafin. Siapa nanti boleh ambil lah slide. Ini slide untuk semua, tak ada apa. Nanti saya kongsikan. Alam nasrah laka. Dia banyak bacaan dia 8 kali. Nampak nombor 8 bawah. Nampak kecil ya nombor 8. Tapi bacaan dia, tapi janganlah tanya pula, Nabi ada baca macam ni ke? Itu yang susah. Ada satu kali tu orang tanya macam tu, saya tak nak kongsi lah. Nabi ada buat tak? Susah. Semua benda kau cakap Nabi ada buat, Nabi ada buat. Nabi pernah pergi McDonald. Kau cakap macam-macam. Dia marah selawat. Ini Nabi tu buat ni selawat antara tarawih ni. Nabi ada buat kan macam khatam Quran? Aduh, semua dia ada kaitnya ni. Nabi mana kena buat semua? Masa tak ada 23 tahun je. Alam nasrah laka, ulang balik. Alam nasrah laka sadrak, ulang balik. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka, ulang balik. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, ulang lagi. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zarak, ulang lagi sekali. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zarak wa rafa'na lak, ulang lagi. Alam nasrah laka sadrak sampai kepada wa ila rabbika farghab, 8 kali semua tu. Lepas tu baca secara penuh sekali lagi, iaitu 9 kali lah, kali yang ke-9. Alam nasrah laka sadrak sampai kepada wa ila rabbika farghab. Itu untuk dibuka hati. Mudah-mudahan anak kita susah nak belajar, baca. Tak perlu anak ada kat depan pun tak perlu. Baca dekat air. Nak ni ibu dah bekalkan minuman dekat sekolah. Di dalam kita dah baca alam nasrah. Kalau siapa ada kekuatan, baca 102 kali. 102. Kenapa 102? Mengikut bilangan huruf dalam ni. 102 kali dalam satu majlis, dalam 30 minit. Tak payah baca bismillah. Mula-mula je bismillah. Lepas tu terus wa ila rabbika farghab alam nasrah laka sadrak sampai wa ila rabbika farghab alam nasrah laka sadrak wa wada'na. Tapi janganlah baca sekali 102 kali. Dibaca sekali je. Baca okey, baca qul huwallahu 30 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Darab 30 kali. Kejap ya kau habis jelah darab. Ini baca semua tuan-tuan sajalah. Okey, saya masa pun dah tak mengizinkan sangat dan kita pun lompat-lompat dah slide. Nanti saya share lah dengan Cikgu insya-Allah ni, mudah-mudahan puan-puan dapatlah sedikit sebanyak perkongsian ini. Kita tak ada lain, hanya mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau macam mana kita buka soalan ke? Kau masa dah habis kan? Ada ke satu dua sebelum saya segah dekat? Yang mana? Dia ada dua pattern. Okey, saya urang lagi sekali ya. Dia ada 2 kaedah. Kaedah pertama, kita baca alam nasrah laka, ulang balik. Ulang daripada awal. Sebanyak 8 kali lah. Pasal dia semua kaf tu ada 8. Ka ni awal. Ka ni awal. Ganti nama awal. 8 kali. Lepas tu baca keseluruhan 1 kali, jadi 9 lah semua. Okey, itu kaedah 1. Kaedah yang kedua, bagi mereka yang ada masa banyak, baca 102 kali dalam setengah jam lebih kurang. Ambillah masa sekejap baca alam nasrah. 102 kali. Semua, itu semua. Ini kaedah kedua. Kita ada 2 kaedah. Ini semua. Tapi kalau tak ada banyak masa, gunalah kaedah 1. Baca 8 kali, yang ke-9 tu keseluruhan. Tapi dia kena baca gustan. Tapi janganlah tanya, Nabi dah buat macam tu. Saya susahlah. Ini amalan ulama-ulama untuk buka hati anak-anak kita lah. Hati kita, hati sesiapa saja. Ya. Kuat sikit, tak dengar. Ini murung Murung baca 102. 102 kalau boleh baca pada air hujan. Air hujan ambil waktu malam. Kalau tak ada sebab pun kita tadah lah air hujan waktu Jumaat, malam Jumaat tu. Tadah dia bukan dekat saluran, dekat luar. Tak ada dengan mesin.
Lepas tu simpan. Lepas tu baca padanya. Dia ada satu lagi ayat dia, surah Al-Anfal ayat 11. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Surah Al-Anfal ayat 11. Tapi kalau terlalu murung, baca yang tu 40 kali. Lepas tu mandikan dia, InsyaAllah hilang murung dia. Murung boleh jadi gila. Adik-beradik gila lah, dia cuma belum sampai gila lagi. Okey, kalau ada lagi? Ada lagi? Saya ingat jelas lah tadi Ni lah sekadar kongsi sikit. Ada? Kalau tak ada, itu saja yang dapat saya kongsikan. Yang baik itu adalah semuanya datang dari Allah. Ada lemah dan kurang, minta mohon ampun dan maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah balik kepada acara majlis.